Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk kelas hari ini kita akan berfokus kepada tajuk teorem Pythagoras, iaitu bab yang ke-13, bab yang terakhir bagi subjek matematik tingkatan 1. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, cikgu nak awak imbas kembali 3 soalan ringkas yang awak dapat lihat. Okey, soalan pertama. Berapakah nilai bagi 12 kuasa 2? Okay, apa maksud 12 kuasa 2? Iaitu 12 darab dengan 12. So, berapa jawapan dia? 1, 4, 4. Okey, soalan yang kedua. 3 kuasa 2 tambah dengan 4 kuasa 2. Maksudnya 3 darab 3 tambah 4 darab 4. So, berapa jawapan dia? Okey, selesaikan dalam kurungan iaitu 9 tambah 16. So, jawapan dia adalah 25. Okey, soalan yang ketiga. Berapakah bagi punca kuasa 2 bagi nombor 25? Kalau kuasa 2, kita darab dengan nombor yang sepunya. Kalau punca kuasa 2, berapa darab berapa akan dapat 25. So, basically awak kena hafal sifri lah. So, punca kuasa 2 bagi 25 ialah 5 darab 5, kan? Okay. So, jawapannya adalah 5. Okay. Maksudnya kat sini 5 darab 5 akan dapat 25. So, 25 punca kuasa 2 bagi 25 maksudnya berapa darab berapa akan dapat 25. So, jawapannya adalah 5. Okay. So, itu adalah asas sebelum kita pergi kepada apakah yang dimaksudkan dengan teorem Pythagoras. Okey, benda pertama yang perlu awak tahu ialah syarat utama bagi teorem Pythagoras, dia hanya melibatkan segitiga. Okey, hanya segitiga saja. Dan syarat yang paling penting, dia hanya mesti segitiga yang bersudut tegak atau yang bersudut 90 darjah sahaja. Kalau yang tidak bersudut tegak atau tidak bersudut 90 darjah, kita tak boleh guna, kita tak boleh apply syarat-syarat untuk teorem Pythagoras. Okey, kita lihat dulu contoh. Okey, yang ni. Okey, kat sini awak lihat ada 4 jenis segitiga. So, segitiga yang pertama adalah segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga sudut 90 darjah, dan juga nampak macam seket tapi segitiga dia masih ada sudut 90 darjah. Okey, so antara keempat-empat ni, yang manakah jenis segitiga yang kita boleh guna untuk teorem Pythagoras? Okey, so yang pertama salah sebab dia tidak memenuhi syarat 90 darjah. Okey, ini pun sama. Salah, tak boleh sebab dia tidak menunjukkan sudut 90 darjah. Okey, kalau awak nak tahu sudut 90 darjah ataupun sudut tegak, biasanya dia akan lambang bagi sudut tu dia nampak macam segi kecil lah. Okey, so contoh gambar rajah ni. So, ini adalah segitiga yang boleh kita gunakan untuk teorem Pythagoras, di mana dia ada syarat 90 darjah. Okey, begitu juga dengan segitiga yang keempat. Walaupun kedudukan yang berbeza, tapi masih dia memenuhi syarat segitiga bersudut 90 darjah atau segitiga bersudut tegak. Okey. Okey. Seterusnya, kita dah tahu jenis-jenis segitiga yang kita boleh gunakan untuk teorem Pythagoras. Kemudian kita pergi kepada pengenalan. Kita kena kenal apa dia hypotenuse.
Okay. So apa dia hipotenus sebenarnya? Okay. Yang pertama, hipotenus merupakan sisi yang terpanjang yang ada dalam suatu segitiga. Okay. Syarat yang kedua pula, di mana hipotenus adalah sisi yang bertentangan dengan sudut tegak. Okay. Macam mana tu? Apa maksudnya? Okay. Kita lihat contoh satu. Okay. Kita pergi dulu. Okay. Kita pergi kepada contoh satu. Kenal pasti hipotenus bagi segitiga bersudut tegak yang berikut. Okay, kita lihat gambar rajah yang pertama. Yang ini salah print lah rasanya ni. Mana gambar rajahnya ni? Kita anggap macam gini je lah. Okay. R A, B. Sini mesti B. Okay, maaf ya. Masalah cetakan printer ni macam dia tak keluar habis. Okay. Awak lihat gambar rajah segitiga yang pertama, iaitu gambar rajah A. Segitiga daripada point A ke B dan ke C. So, dia mempunyai sudut tegak. So, dia boleh kita boleh guna untuk teorem Pythagoras. Yang manakah sisi yang kita panggil hipotenus bagi gambar rajah A? Okay, syarat dia mesti sisi yang terpanjang dan bertentangan dengan sudut tegak. So, agak-agak yang mana satu? C dengan B pendek. Okay. Syarat yang paling senang untuk awak kenal adalah yang B, bertentangan dengan sudut tegak. Maksudnya, ini adalah sudut tegak. So, bertentangan dengan sudut tegak adalah sisi A ke C. So, A ke C adalah hipotenus. Okay. So, hipotenus ni adalah A, C. Okay. Bagaimana pula dengan gambar rajah B? Okay. Secara paling senang, kita kena pasti sudut tegak dia. Kemudian, yang bertentangannya adalah garis sisi T, S. Okay. Senang saja kan? Okay. So, kita dah berjaya mengenal apakah sisi hipotenus bagi suatu segitiga yang bersudut tegak. Okay. Okay, seterusnya. Ni garis tadi ni. Okay. Kita ulang baliklah. So, yang ni adalah AC hipotenusnya, dan ini adalah garis hipotenusnya adalah PQ. Selesai. Okay, kita pergi kepada apakah hubungan di antara sisi segitiga yang bersudut tegak? Okay, hubungan apa dengan apa sebenarnya? So, kita terfikirlah. Okay, pelajar-pelajar mesti terfikir. Macam mana dia dapatkan rumus bagi teorem Pythagoras? Okay, kenapa dia perlu kepada syarat segitiga yang bersudut tegak? Okay, kita lihat gambar rajah ni. Okay, okay. So, sebenarnya dalam teorem Pythagoras, syarat utamanya adalah mesti segitiga bersudut tegak. Contoh dalam gambar rajah ni. So, asas bagi segitiga bersudut tegak adalah paduan ataupun gabungan daripada luas bagi segi empat sama sisi. Segi empat sama sisi. Okay. So, bila segi empat sama sisi, sudah tentulah dia melibatkan segitiga segi empat sama sisi yang bersudut tegak lah. Okay, dia mesti tegak. Okay, contoh. Maaf ya, kurang sihat sikit. Okay, contohnya kita nak cari segitiga bersudut tegak. So, asalnya sebenarnya contoh bagi garis sisi A. Sisi A asasnya daripada segi empat, luas bagi segi empat sama sisi. Maksudnya
Nak cari luas bagi segi empat sama sisi adalah A darab A kan? Okay, A darab A. So, bila kita ringkaskan A darab A ni, maksudnya adalah A kuasa 2. Okay. Begitu juga dengan segi empat bagi segi empat sisi B. So, panjang sisi ni adalah B. Sebab dia sama panjang kan. So, semua adalah samalah. Sama sisi. Ni B. So, kalau nak cari luas bagi segi empat sama sisi B ni, maksudnya B darab B. So, bila kita ringkaskan, B darab B maksudnya B kuasa 2. Okay. Begitu juga dengan C. Panjang ini adalah C. Panjang ni juga adalah C. So, luasnya adalah C darab C sama dengan C kuasa 2. So, inilah maksudnya macam mana datangnya teorem Pythagoras tu sendiri. Okay, syarat dia mesti segitiga bersudut tegak. So, bila kita dah faham asasnya, maka terbentuklah dia punya rumus. So, ini yang dinamakan sebagai rumus teorem Pythagoras. Maksudnya apa? So, bila kita ringkaskan, A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Maksudnya, luas ni tambah dengan luas B mesti akan dapat luas bagi C. Okay, itu syarat dia. Okay, A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Okay. Sama juga sebenarnya kalau awak pusing dia punya kepala, iaitu C kuasa 2, sisi yang paling terpanjang iaitu hypotenuse, sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okay. So, asas dia sama. Okay. Awak pusing je dia punya kepala. Okay. Maksudnya, mana datangnya C kuasa 2? C kuasa 2 adalah hasil daripada A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okey. Okey, itu pemahaman bagi hubungan antara sisi segitiga yang bersudut tegak. Okey, kita pergi kepada contoh soalan. Okey, contoh 3. Tulis persamaan yang menghubungkan sisi-sisi bagi segitiga bersudut tegak yang berikut. Okey. Kalau tadi cikgu bagi dia punya point titik kepada titik yang lain. Okey, sama juga dalam gambar rajah ni. Okey. Contoh untuk gambar rajah A. Macam mana kita nak tulis persamaan yang menghubungkan bagi sisi segitiga bersudut tegak berikut? So, langkah yang pertama, kita kena kenal dia punya hypotenuse. Hypotenuse yang mana satu? Yang bertentangan dengan sudut tegak, iaitu Q. Sama ada Q ataupun sisi RP. Okey, dah kenal apa dia hypotenuse, barulah kita buat hubungan dia. Maksudnya apa? Kita kena ingat balik. Apa dia hubungan dia? A kuasa 2 tambah B kuasa 2, hasilnya akan dapat C kuasa 2. Sehubungannya, awak gantikan sahaja setiap sisi ke dalam persamaan ini. So, kalau awak dah kenal apa dia hypotenuse, hypotenuse ni adalah Q ataupun PR. Yang mana hypotenuse? Hypotenuse ni adalah C. Okay. So, penyelesaian dia, okay, dah kenal Q, maka Q kuasa 2 sama dengan P kuasa 2 tambah R kuasa 2. Okay. Q kuasa 2 adalah hasil tambah bagi P kuasa 2 tambah R kuasa 2. Okey. Ini kalau dia dibagi dalam bentuk pun boleh ubah. Kita tak tahu nilai dia. Okey. Untuk soalan B, cara yang sama, dia dah bagi nilai. So, gantikan saja dia punya nilai.
Langkah yang pertama, kenali yang mana satu hipotenus, iaitu garis KM. Dan nilai dia dah bagi sebanyak 13 cm. Okay, gantikan dalam persamaan. So, maksudnya ini adalah C. Okay. Mana-mana sisi ni awak anggap yang pendek ni A, yang ini adalah B. So, penyelesaian dia, hipotenusnya adalah 13 cm, maka 13 kuasa 2 adalah hasil daripada 12 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Okey, selesai. Itu saja maksudnya macam mana kita nak tulis persamaan bagi menghubungkan sisi-sisi bagi segitiga yang bersudut tegak yang berikut. Okey pelajar, mudah kan? Okey, nak tahu kita punya kefahaman, awak cuba jawab soalan yang cikgu sertakan. Okey, good luck, semoga berjaya.